Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sorry kan, kita start lambat sikit. Okey, untuk hari ni, saya nak share dengan you all macam mana kita nak buat analisis UDL and point load. Okey, kita dah buat analisis point load on simply supported beam, UDL on simply supported beam. Now, combination of UDL and point load. Nah, combination of UDL and point load, saya buat terus FBD nah. Okey, kat sini kita ada RA, Y, RAX, sini RCY, RCY and along beam AC, kita ada point load 5 kilonewton. Okay, point load 15 kilonewton guys. Point load 50 kilonewton, UDL 20 kilonewton per meter, salin lekas. And the beam is about 5 meter. From A to B 5 meter. B to C 2 meter. Okay, so you standby untuk shear force diagram dan juga bending moment diagram bawah dia. Okay, ni dah saya buat FBD dah nah. Okay, so kita ada kat sini total kita ada UDL. So bila ada UDL, the first step is you nak kena cari apa dulu? Kita nak kena cari apa dulu? Total. Nah, kita nak kena cari total UDL. Nah, total UDL sama dengan 20 kilonewton per meter. So, kita tengok for how long the UDL allocate. So, kalau kat sini kita tengok 20 kilonewton per meter for 7 meter. Nah, jadi total load of UDL sama dengan 20 kali dengan 7, kita dapat 140 kilonewton. Okey, boleh? Nah, so first bila ada UDL, you nak kena cari total load. Sebab apa kita nak kena cari total load? Sebab first kita akan buat nanti adalah kita nak kira dia punya support reaction, right? Okey, kita nak kira support reaction. So, kita tahu support reaction unit in kilonewton. Nah, support reaction unit in kilonewton. So, UDL dalam kilonewton per meter. So, convert to kilonewton. So, kalikan dengan UDL span. Okay, settle. So, then support reaction, macam biasa support reaction, kita pakai equation moment at A equal to 0. Clockwise is positive. So, sama-sama kira berapa dapat. You pakai moment at A. Okay, sekejap. Oh, tak tunjuk gap. Okay, sorry. Tadi, yang kata 140 kilonewton ni, okay, dalam kilonewton. So, di mana dia bertindak? Dia bertindak di tengah-tengah panjang UDL. So, kalau kita tengok panjang UDL kita sekarang ni 7 meter. So, kat mana 140 kilonewton ni bertindak? Dia bertindak di tengah-tengah panjang UDL. So, saya buat dalam bentuk dotted line. Nah, saya buat dalam dotted ni. Ni bukan point load nah. Ni bukan point load. Kita katakan yang 140 kilonewton ni bertindak di tengah-tengah panjang UDL. So, kalau panjang UDL tadi 7 meter, jarak panjang sini adalah 3.5 meter. Okey, kalau kata panjang UDL tu adalah 5 meter, di mana point apa ni 140 apa ni? Kalau kata panjang dia 4 meter, dia bertindak di 2 meter. Di tengah-tengah panjang UDL, bukan di tengah-tengah panjang beam. Nah, you kena tengok how long UDL tu. Okey. Okey, jom kira. So, kat sini support reaction. So, kita pakai 140 lah. Nah, 140 go to titik A, right? Kita pegang titik A. So, 140 kali dengan 3.5. Positive, right? Clockwise. Then, kita ada apa lagi on top? Okey, kita ada 15. So, plus 15. Jarak 5. Then, kita ada RCY. Tolak 7 RCY. So, you kira kat sini berapa dapat RCY? RCY equal to
Apa dapat RCY? Jian, apa dapat? 80 point? Okey, 80.71. Okey, sama dengan saya. Okey, 80.71 kilo Newton. Okey, next kita gunakan summation of Fy equal to 0. Outward is positive. You tengok nah, saya kan dah biasa tau. Since tadi dulu pun saya dah tulis macam ni. Even saya nak buat calculation, jot down dalam buku pun. Okey, jot down dalam buku pun saya tulis macam ni. Memang dah terbiasa. Jadi saya nak you pun biasa macam tu. Jangan kita ambil orang kata the simplest way. Nah, okay, so warm bottom kita ada RAY plus dengan RCY sama dengan total load from top 140 plus 50 kita ada 165. 155, right? Okay, 155. So RAY kita akan dapat 155 tolak 80.71. So berapa dah RAY? 74.29 kilonewton. Yang online kalau tanya apa-apa bagi tahu nah. Tanya je. Okay. And don't forget summation of fx equal to 0. To the right is positive. Because of what? Kita ada reaction at x axis RAX. Even nilai dia kosong tapi nilai dia tetap ada. So kalau you tak buat yang ni you lost 1 mark. Nah, sebab kita dapat equation. Equation setengah markah. Solution kita dapat setengah markah. Nah, kalau selalunya yang tak dapat full mark sebab full mark dia 25 markah. So, yang tak dapat 25 kenapa? Tak buat yang ni. Sebab bagi dia kosong dia tak buat. Okey, jangan lupa buat yang tu. Okey, next kita tengok shear. Tadi support. Next kita tengok shear. Shear force. Okey, shear force. Saya buat kat sini kilonewton. Sebab malas dah nak tulis banyak-banyak kat bawah kilonewton tu. Okey, shear at A sama dengan reaction at A. So, kita ada 74.29. Just write down balik je. Nak rajin lah pula. Okey, shear at B. Okey, shear at B berapa? Kalau kita tengok sini. Shear at A. Okey, shear at A. Guys, shear at A kita tengok shear selepas titik A. Betul tak? Nah, sebab sebelum A tak ada apa kan? Nah, sebelum A tak ada apa. So, kita consider shear at A, kita potong selepas titik A. So, apa yang kita nampak kat sini? Nilai RAY. Kan? Okay. Then, shear at B. Okay, shear at B. B dia duduk di tengah-tengah. So, dia ada dua keadaan. Dia boleh berlaku failure, shear failure before and after. Okay, before and after. So, kalau kita tengok shear B kat sini, so saya nak kita buat B left, B right. Okay, hak ni. Kalau A tadi tak apalah, kita buat A right, confirm dah. So, B left. Okay, kita buat B left kat dia. Okay, B left sama dengan apa yang kita nampak kat sini. Kita nampak apa? First, of course, dia ada RAY. Sebelum B kan? Lagi dia ada apa kat sini? Dia ada UDL kan? Dia ada UDL, right? Betul tak ni dia ada UDL? Betul, 20 kN per meter. For how long? 20 kN tu. 20 kN per meter tu for how long? Sepanjang apa? Berapa panjang? Okay. Sini kita ada 74.29. Okay. Tolak tak kan? 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 Tolak kan? Tolak. 20 kilonewton per meter ni. Nak kalikan jarak lah kan? Sebab kilonewton, right? Okey, jarak dia berapa? 20 kilonewton per meter. Nak kali dengan 5 kan? Nak kali dengan 7. Kita tengok ni. Daripada A ke B, berapa panjang dia? 5 meter. So, now kita ambil before B. Kan? Before B. So, UDL kita duduk sepanjang berapa meter kat sini? 5 meter. You tak boleh consider 7 meter. Sebab 7 meter tu sampai titik C. Now, kita on B. Nah, kita on B. So, UDL kita daripada mana? Daripada A ke B. Okay, daripada A ke B. Boleh tak? Faham tak? Faham tak? Okay. So, kat sini dia jadi 20 kali 5.
So, berapa kita dapat kat sini? Berapa kita dapat kat sini? Negatif. Berapa ya? Negatif 25.71. Okey, negatif 25.71. 75 madam. 71, 75. 71, 71 71. kot. Okey. Lepas tu kita tengok pula FB right. Buat semua orang kena kira. Kena kira. Kalau you tak kira, tulis tak? Tulis. Okey. So FB right pula. Semua orang tengok FB right. So bila FB right, B right kita potong lepas titik B. Nah, kita potong lepas titik B. Apa yang you nampak kat saya? Bagi tahu, saya nak tulis apa kat sini? Tulis. Bagi tahu. Bagi tahu nilai. 74.29 tolak 20 tolak 5. Tolak 20 kali. 5. 20 kali apa? 5. Dan Yang lagi? kanan tu. Ada lagi tak? Tolak Ni yang 15. kanan ni. Ada 15. lagi satu tolak. 15 darab 2. Tolak 15. Tak darab 2 pasal apa 15? Ni orang dalam. Yeah. 15 je. 15. Orang dalam macam semalam lah. Saya duk artis tu orang dalam ni. Okey. Ni FB right kita potong lepas titik B. Kita potong lepas titik B, apa yang you nampak kat sini RAY. Betul? Kan? Lepas tu UDL, you nak consider UDL sampai mana? Sampai titik B lah. Nah, sampai titik B. So 20 kali 5. Then dekat titik B tu ada apa? 15 kan? Nampak tak 15 tu? Nampak kan? Kena kan? So 15 lah. So berapa dapat kat sini? Should be you dapat negatif. 40.71. Yes, negatif 40.71. Faham tak ni? You kena tengok satu-satu nah. Bila point load, ada point load on UDL tu. Okay, FB right dah. Then kita nak buat FC right. FC kita ambil FC left. Betul tak? FC right ada tak? Tak ada. Okey, mari kita ambil FC left. Okey, apa pula FC left dia? Bagi tahu saya nilai, saya nak tulis. Okey, 74.29 tolak 20 darab 20 5. kali dengan berapa? 20 kali 5 kan kali 7? Kali 7. Oh. Sebab apa 7 kita ambil titik C. So UDL ni daripada A ke C panjang dia 7 meter. Tadi kita ambil kat titik B, kita consider panjang UDL daripada A ke B sajalah. Okay, then apa lagi? Tolak 15. So kat sini, you akan dapat apa? You mesti akan dapat RCY. Check. Kalau tak dapat RCY, something wrong somewhere lah tu. So Negatif you akan 80. dapat 0.71. Okay, settle. Boleh? Boleh nak? Senang kan? Senang je kan? Cuma berhati-hati especially dekat FB left ni. Nah? Okay? Dia you tengok titik. Titik, berapa panjang UDL sampai titik tu. Kita sebut titik tu, berapa panjang UDL sampai situ. Senang nak faham macam tu. Okay, next kita tengok moment. Okay, sebelum buat moment, mari kita lukis dulu. Habis color ni. Color punya banyak, tak tahu color apa. Okay, mari kita lukis shear force diagram. Aziz? Ya, Clear tak saya punya pen ni? Nampak clear tak? nampak. Okey. Nampak okey. Okay, saya yang tak apa nak ni. Tak lambat dah ni. Okay. So, 74.29. Okay. Lepas tu, kalau tengok kat sini, B kita ada dua nilai. B kita ada, dekat titik B ni kita ada dua nilai. Negatif dengan negatif sini. Kan kita ada dua nilai kan? Kat sini kita dapat 25.71. Okey. So, apa maksud dia? 20 kilonewton kali dengan 5 meter ni saya kata apa? 20 kilonewton per meter. Means for 1 meter dia akan drop 20 kilonewton. For 1 meter dia akan drop 20 kilonewton. So, dia akan jadi bentuk apa? Condong tu kan? So, kat sini kita akan dapat bentuk condong lah. Dia dapat condong macam tu. Wow, lawa. Susah saya nak dapat straight line macam tu. Boleh faham tak ni? Kan? Okey, lepas tu dekat titik B ni, ni sampai titik B, dekat titik B ni ada 15.
15 Newton, kilonewton ke bawah. Betul lah, bila tolak 15 kilonewton, you akan dapat pula 40.71. Kan? Betul tak, Dik? Ni RAY 74.29. Share A you 74.29. Lepas tu, share A. Lepas tu kan kita ada UDL 20 kilonewton. 20 kilonewton sampai titik B untuk 5 meter, dia drop sebanyak berapa? 20 kali 5, 100 kan? Jadi dia drop tu per meter, right? Kalau you buat for 1 meter, dia drop 20. For second meter, dia drop lagi 40. You buat sampai 5 meter, dia akan dapat 25.71, betul tak? Samalah dengan 74.29 tolak 100. Ni yang kita buat FB left tadi. Okay, so FB right, you tolak pula dengan point load 15. Boleh? Boleh kan Okay, then C. Okay, berapa nilai FC left kita? Negatif 80.71. Duduk kat mana? Saya letak kat sini. Ni, negatif 80.71 kat sini. So, macam mana bentuk dia ni? Daripada sini? Daripada B ke C macam mana? Okay, so kenapa condong kat sini? Kenapa condong? Ni sebab UDL. Dia ada UDL, dia mesti bentuk condong. Kenapa? Sebab dia drop sikit. Nah, dia drop sikit-sikit per meter. So, sini kita dapat 80.71. Sini positif, sini negatif. Okay, so kat sini yang you kena take note kat sini kita ada apa ni? Kita ada apa kat sini ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Shear zero. Nah, V. Nah, kalau satu lagi dia punya simbol V tu shear lah. Nah, so ingat bila shear zero, moment lagi mesti? Maksimum. Moment maksimum. So, kita nak lukis moment. Saya buat segaris siap-siap. Ni saya tak tulis ni. You tulis nah. SFD kilonewton. Sekejap kita nak buat bending moment diagram kilonewton meter. Okay. Next kita tengok moment guys. Kita tengok moment. Ni sekejap tak cukup ni. Okay. Moment. Okay. Moment kilonewton meter. So moment at A nilai dia apa? Kosong. Kita memang tahu kosong. Tapi mai mana kosong tu tunjuk bila 74.29 times 0 equal to 0. Nah, saya tak tulis unit dah. Atas saya dah tulis unit. Okey. Apa nak beritahu saya tadi? Okey, saya pakai area. Nah, you nak pakai area ke, you nak pakai daya kali jarak ke, itu terpulang. Tapi saya punya style, once ada je triangle ni, saya memang pakai area. Sebab apa? Kita pimai-pimai, kita nak kena guna triangle ratio juga. So, better pakai area. Dan bila pakai area, make sure you punya shear force diagram adalah betul. So, macam mana nak check betul tak betul? You punya FC left you mesti tutup. Mesti sama dengan RCY. Mesti sama dengan RCY. Okay? Moment A. Moment A, then next kita akan cari moment apa dulu ni? Moment maximum, right? Panjang berapa panjang dia? Ya. Yang ni saya tak berapa faham sangat. Okey, so ada yang awak tak berapa faham kat ni. Mas saya nak terang elok. Tengok nah kita nak buat triangle ni. Triangle ni yang mana you nak ambil? You ambil triangle. You nampak triangle daripada mana? Daripada titik A ke B saja kan? Nah, daripada titik A ke B. Sebab apa? Kita nak cari luas ni. Kita nak cari area segitiga ni. Nak cari area segitiga ni, kita kena tahu panjang X. Okey, kita kena tahu panjang X sini kan? So, nak tahu panjang X sini, kita pakai triangle ratio. Triangle ratio, you ambil keseluruhan triangle ni. Okey, maksudnya dari sini, triangle kita bentuk triangle nampak daripada titik A ke titik B. So, you pun lukislah triangle. Kat mana saya nak lukis? Okey, lukis triangle ikut yang dia bagi tu. Okey, kalau kita tengok sini, panjang dia berapa? Berapa tapak triangle kita? 5. Okey, tapak triangle 5. Kita nak cari X. Okey, tinggi triangle berapa? Dia mesti sama dengan total UDL kat situ. 20 kali 5? 100 kan? Kan? 72 sampai 25, 100. Okey, berapa tinggi sini?
74.29. So, kita buat ratio X per 5, 74.29 over 100. So, berapa you dapat X? Aziz, dapat Aziz? Aziz? Tengah tekan kalkulator. Tak faham tak saya cerita tadi? Kita just buat ratio dia macam tu je. Macam X per nilai asal dia. Yelah tu yang saya kata triangle ratio di sebelah tu. X kawan dengan 5 sebab dia kedudukan dia sama. Apa you panggil dalam math? Saya tak tahu panggil. Saya panggil triangle ratio lah. Kita ikut nisbah perkadaran kan? Dan nisbah perkadaran lah. Kan? Kita ikut ratio. X dia punya apa? Sisi. Kan? Tapak. X tapak, 5 pun tapak. 7429 tinggi, 100 pun tinggi. So, X per 5 sama dengan 7429 per 100. So, berapa you dapat nilai X kat sini? 3.71, betul? Betul. Okay. So, now kita nak cari moment max. Sebab kita jumpa moment max dulu. Nah, kita nak cari area sini. Okay, area triangle atas ni sama dengan moment maximum. So, moment max sama dengan area triangle lah. Setengah kali dengan 3.71 kalikan dengan apa? Berapa tinggi dia? 74.29. 74.29. Okay, berapa you dapat moment max? Berapa moment max? Okay, 137.81. Okay, siap moment max, kita cari moment B. Betul? Betul kita cari moment B? Okay, moment B nak cari area mana pula? Area mana? Area triangle bawah ni kan? Nak tambah nak tolak? Tolak lah. So, kita ada moment max tadi 137.81 tolak dengan area atas tu, area bawah setengah kali tapak dia berapa? Okey, berapa tapak Y ni pula? Situ X, sini Y. 1.29. Okey, 1.29. Tinggi? Okey, 25.71. Okey, berapa dapat? You kira saya dapat 1 to 1.23. Sama. Okey, sama. Sama Okey, so moment C. Moment C kita ada 1 to 1.23 tolak dengan area sini pula. Area sini trapezium. So, area trapezium kita dapat setengah kali dengan apa tu? 40.71 tambah dengan 80.71 kali dengan panjang dia tu 2. So, you akan dapat berapa sini? Berapa you dapat sini moment C? Moment at C? Mana? Moment kat B. Okey, moment dekat B. Titik B di sini. Ni titik B. Okey, maksudnya you nak cari moment di sinilah. Kan? Dia bila kata area of shear diagram, maksudnya area di atas. Okay, you cari area triangle atas. You cari area triangle bawah lah kan. Itu total dia lah. Faham tak? Moment at B sama dengan total shear diagram. Total area shear diagram. Total area shear diagram. Ni area shear diagram kita ada triangle kat atas. Kita ada triangle kat bawah. So, nak dapatkan moment at B ni sama dengan area atas. Tambahlah area bawah kan. Tapi bawah negatif. That's why, so area atas ni kita dapat apa tadi? 137.81 moment max lah kan. Tolak dengan area kat bawah. Okay, next kita nak cari moment dekat C pula. Moment dekat C, maksudnya total semua area ni lah. Kita kena tahu area atas, triangle kecil, lepas tu trapezium right. Cuma you tengok kedudukan, ini positif. Tolak dengan triangle kecil, tolak dengan trapezium. Faham? Itu kita kata area of shear diagram. Boleh? Boleh tak? Boleh betul. Okey, berapa you dapat moment at C?
Negatif 0.19. Negatif 0.19. Okey, samalah dengan kosong. Nah, saya tak ada tempat dia nak tulis. Kosong. Dia kalau you dapat kosong point something, tu kosong lah. Ni sementara lah you dapat negatif. Mesti lagi lower than zero lah kan. Zero lah. Okay, so settle. Nah, so macam mana kita nak sketch? Sini kosong. Kita kata moment max. So bila dia mention moment max, make sure itu adalah the lowest point lah. Jangan bagi ada point yang bawah lagi. Okay. So moment max kita adalah one more bila you sketch width label. Nah? Abaikan dia. Okay, sketch width label. Lagi kita ada word clock set. Okay. Okay, dah. Okay, so macam mana you nak sketch bending moment diagram? Bentuk dia macam mana? Macam mana bentuk moment diagram kita? Macam mana bentuk moment diagram kita? Dia curve. Semua curve. Sebab apa? Daripada A ke C, UDL. So, dia adalah bentuk curve. Semua curve. Curve lah ni. Ni kira curve lah ni. Okay, next. Satu lagi. Kita keluar lewat sikit. You ada kelas ke-4 ke? Tak ada lah, saya nak habiskan juga. Okay, next kita tengok pula. Okay, tadi kita, selama ni kita buat simply supported beam. Okay, simply supported beam maksud dia, satu end kita ada pin, one end lagi kita ada roller. Okay, now kita nak buat simply supported beam with overhang. Simply supported beam with overhang. Contoh dia apa dia? Ni. Tu kolom. Situ kolom. Ini simply supported beam. Betul? Nah, kolom. So, atas ni adalah simply supported beam. Lepas tu kat luar tu kita ada koridor. Koridor tu dia hang right? Dia overhang right? So kat sini kita lagi satu, you punya syllabus. Kita punya syllabus cover simply supported beam with overhang. Dia overhang. Okay. So macam lagi satu bentuk. Okay, simply supported beam settle. Point load on simply supported beam, UDL on simply supported beam, UDL and point load on simply supported beam saya dah cover. Now kita go to simply supported beam with overhang yang support UDL dan juga point load. Sama. Dia boleh support point load, dia boleh support UDL and point load, dia boleh support UDL saja. Cumanya bentuk structure tu sahaja berubah. Boleh? Okey. Mari kita buat soalan ni pula. Saya buat free body diagram terus tau. Okey, lukis. Okey, buat yang ni soalan ni pula. RB, RCY. Dan kita ada D kat sini. Here kita ada point load. 10 kilonewton. Kecil sangat ke saya tulis? 5 kilonewton per meter. Sedihnya lah. Okay, so kita ada simply supported beam with overhang. Beam, kita ada A, B, C, D. So from A to B, kita ada UDL for 5 kilonewton per meter. And one point load, 10 kilonewton. Nampak tak 10? Nampak? Itulah macam orang dia. Set. Ya tu. Lebih comel ambil kau. Okay, 10 kilonewton at point D. Okay, so even dia bagi simply supported beam with overhang, dia punya konsep tetap sama. Nah, dia punya konsep tetap sama, cuma ada overhanging je kat situ. Nah, okay. So, saya nak you calculate. Cuba
Kita start dengan moment. Cari total load dulu. Total UDL berapa? 5 kali 3. Kita ada 15 kilonewton. Okey, kita cari dulu reaction right. Okey, soalan sama saya tak tulis lah nah. Standard. Soalan dia sampai final pun macam ni lah. Tak adanya nak ada pusing-pusing sikit. Nanti saya bagi contoh soalan lah tu. Okey, kita nak kira reaction. So nak kira reaction kita pakai dulu equation moment at A equal to 0. Clockwise is positive. Sama dengan, bagi tahu saya nak tulis apa ni? 15 kali dengan 1.5. Kenapa kali dengan 1.5? Sebab kita assume 15 tu bertindak di tengah-tengah panjang UDL. Zina? Boleh? Nah, di tengah-tengah panjang UDL. Oh. Kan? Okey. Betul ke? Betul. Okey, lepas tu kita ada apa? Jalan daripada titik A ke B settle. Jalan lagi sampai titik C kita ada apa? RCY. RCY tolak ke tambah ni? Tolak. Tolak Oh, tolak. Okey, tolak berapa? 5 RCY, right? Okey, 5 RCY. Lepas tu jalan-jalan lagi jumpa 10 tambah, right? Okey, tambah berapa? 10 kali dengan berapa? 7. Sama dengan 0. Berapa dapat RCY? Dapat 18.5. Betul. Saja tanya banyak kali sikit. RCY kita ada 18.5. Saya tulis nilai dia. Total load from top kita ada 25, right? So, berapa RAY? 6.5, betul? Betul, madam. Okay, 6.5 kilonewton. Okay. So, equation Fx equal to 0. Kita ada Rax equal to 0 kilonewton. Okay, settle reaction. Then kita buat shear pula. Okay, shear force. Shear force kilonewton. Kita ada Fa. Berapa nilai Fa kita? Shear at A kita berapa? 6.5. Berapa? Yes. 6.5 kilonewton. Okay, then shear B. Okay, tengok sini. Shear B. B duduk tengah-tengah. Kita potong kiri dan kanan. Okay, terpulang pada U. Kalau ada UDL, saya galakkan you buat left and right. Kenapa? Supaya mudah you lukis. Nah, tapi kalau tak mau buat left right, you just nak consider sebelah kanan terus pun boleh. Tak ada hal. Boleh, tak ada masalah. So now B, you nak buat B left, B right or no? Nak. Okay, mari kita buat B left, B right. So sini kita consider B left. So B left, kalau kita tengok sini B left, kita potong kat sini. Okay, kita potong di sini. Maksudnya apa yang kita nampak? Bagi tahu saya, apa yang kita nampak? Kita nampak apa? Of course, first kali is RAY. Dan kita ada UDL, right? Berapa? 5 kilonewton. Nak kalikan dengan berapa? 3. Sebab sampai titik B, 3 meter. Nah, so FBL kita ada 6.5 minus 5 kali 3, 15. Sama dengan, berapa dapat? Negatif 8.5. Negatif 8.5. Okay. Then FB right. FB right, kita potong kat sini. So, sama tak B left dengan B right? Sama. Sama. Okay, sama. So, 6.5 tolak 15 sama dengan negatif 8.5 juga. Kenapa sama? Sebab B right tak ada apa kan? Kita tetap nampak RAY dengan 5 kali 3 right. Okay. B right. Then C shear at C left. C left sama kan? Okay. C left kita dapat negatif 8.5 juga. Okay. So FC right.
So again, kita tengok FC right. FC right, kita nampak RAY 15 kilonewton dan juga RCY. So kat sini kita ada 6.5 minus 15 plus 18.5 kan? So berapa dapat? 10. You mesti dapat 10. Nah, clue dia macam mana bila simply supported with overhang, you punya C left pula. Ada apa C right? C right, di FD ni. FD left you, FD left kita sama tak dengan FC right? Sama kan? Sama. You buat break dah sini. 6.5 tolak 15 plus 18.5. So kita akan dapat 10. Dia akan sama dengan point load dekat titik D. Dia mesti sama dengan point load dekat titik D. Kalau tak sama, macam saya tadi tak tahulah, mesti silap. Mesti silap kat mana-mana. So check balik. Okay, kenapa saya kata mesti sama? Sebab bila kita nak sketch diagram, bila kita nak sketch shear force diagram, ni. Okay, kita nak sketch shear force diagram, kita sketch FA, kita ada berapa? 6.5. Lepas tu, B left, okay. Kat sini titik B kita ada dua nilai. Satu nilai je. Satu nilai saja, dia turun sini. Sekejap lah, saya turunkan sikit. Okay, sini kita ada 6.5. 6.5, kita turun 15 kan? Kita drop 15, sampailah negatif right? Sampai kita dapat, dekat titik B, kita dapat negatif 8.5. Betul ke? Negatif 8.5. Betul? Kan? You tengok kat sini ni. B left dengan B right, sama tak nilai dia? Sama. Dan pada titik B pun, ada satu titik ni saja. Betul? Kan? Okay, daripada B ke C. B ke C, ada apa-apa tak? Along B to C. Tak ada. So, kalau tak ada, apa ni? Nak macam mana ni? Juga, yes. Just go straight. Sebab tak ada apa. Nah, so at point C, kita ada apa? 18.5 kan? Okay, so 18.5 you tengok C left tetap negatif 8.5, tapi C right you dapat berapa? C right you dapat 10. Kenapa 10? Betul lah, negatif 8.5, negatif 8.5 up 18.5, so kita dapat sini 10. Daripada C ke D, ada apa-apa tak? Tak ada. So you just go straight. C dekat D, drop 10. Sebab tu saya kata tadi, D left, you mesti dapat sama dengan point load dekat titik D tu. Kalau ada point load. Sebabnya kalau tak dapat 10 ni, tak tutup. Baru betul. Nah, so you boleh check. You boleh check. Silap ni. Jangan seronok. Weh, dah cukup. Tak boleh. Dan bila you dah biasa buat, you boleh, you realize benda tu. Okay? So, ini shear force diagram. Shear force diagram, kilonewton, meter. Cup. Kenapa kilonewton meter pula? Kilonewton saja. Okay. So, next, kita ada apa lagi? Moment. Okay, mari kita tengok moment. Okay, moment. Kita nak kena cari moment. Moment at A sama dengan kosong. Main mana kosong? 6.5 times 0 equal to 0. Okay. Then, sini, shear 0 kan? Betul tak shear 0? Okay. Kalau shear 0 kat situ, maksud dia moment maksimum. Tapi kan, kalau you tengok kat sini, shear 0 kita ada dua tempat. Sini satu, dan di sini. Okay, kita tengok kat mana sekejap lagi yang akan berlaku moment maksimum. Tapi sini kita kata kita cari nilai kat sini dulu. Kita cari, boleh je. Tak ada masalah. Kita kata sini moment apa? A prime. B. Apa kita nak berubah? B prime. Moment B prime ke moment maksimum sebab kita ada dua kosong. Moment B prime. Tak situ boleh, tak ada masalah. Yang ni kita boleh state je. Okay, so kita kena tahu area sinilah. Syahna, kita kena tahu area triangle ni. So macam mana nak tahu area triangle? Kena buat triangle ratio lah.
Okey, buat triangle ratio. Dapat dah? Okey, macam mana area triangle ratio you? Berapa panjang dia? 3 kan? Panjang 3, tinggi 15. Okey, tinggi 15. Kita nak cari X. Tinggi X adalah 6.5 right? 6.5. 6.5 pula. So, X over 3, 1.3. 6.5. Alright, betul. So, X equal to 1.3. So, sini kita ada area 1 over 2 times 1.3 times 6.5. Berapa you dapat? Apa guys? Sikit lagi. 4.23. Betul ke? Check guys, Betul, madam. check. Okay, betul. So, moment B. Okay, next moment B kita ada 4.23 minus dengan this area. Yang area triangle bawah ni. So, kita ada 1 over 2 times. Berapa? 3 tolak 1.3? 1.7. 1.7. 1.7 lah. Okay, 1.7 times 8.5. So, berapa dapat? Berapa dapat? Moment B. Moment B. Saya sekira dengan grupnya dapat macam lain. Negatif 3.0. Negatif 3. Betul. Negatif 3.0 lah. Okay, moment B. Then moment C. Okay, moment C. Next. Negatif 3. Negatif 3. Minus. Minus apa tu? 8.5 kali dengan 2. Sama dengan berapa? Negatif? Negatif? 20. Betul lah? Betul. Kenapa saya tengok area sini? Bila you buat kan, you buat, you nak check betul ke tak betul, you tengok final dia 10 kali 2 nanti kan. You dah negatif 20 kat sini, jangan takut nampak macam pelik kan. Negatif 3 sini, negatif 20. Betul ke ni? Tak apa. Kita tengok moment at D pula. Moment at D mesti 0. Kalau simply supported beam saja, moment 0 dekat support, betul? Kan? Moment 0 dekat support kan? Okey, moment dekat point A memang dekat support A memang kosong. Tapi moment dekat support C tak boleh kosong sebab dia bukan di hujung guys. Sebab apa? Selepas dia still ada point load. So dia ada effect lagi. Kalau dia the last support, dia tak boleh nak bend dah. Dia tak boleh nak bend sebab dia support. Tapi dia bukannya support hujung. Kan? Dia kat tengah-tengah lagi. Somewhere. Okay, so dia ada lagi load kat hujung dia ni. So support C tu tak boleh kosong. Moment pada support C tak boleh kosong. Sebab tu you dapat sini moment C sama dengan negatif 20. Okay, moment D, dia janji duk hujung sekali, moment mesti 0. Moment mesti 0. So kat sini, macam nak buat ni? Okay, so sini negatif 20. Negatif 20. Area atas positif kan? Positif, so negatif 20. Tambah area atas berapa? 10 kali 2. So dapat kosong. Yeay. Betul lah tu. You dapat je moment hujung sekali kosong. Betul lah. Tak dapat tu, check balik. Tak dapat, kena check balik. Okay, so macam mana dia bentuk dia? Sebab dia ada negatif positif ni. Okay, dia ada negatif positif, so kita buat dia tengah-tengah. Buat dia duduk tengah-tengah. Macam mana bentuk dia Okay, moment A. Kosong. Tak situ sat. Bending, moment diagram. Kilonewton. Okay, moment A. Kosong. B prime. 4.23. Positif kita di bawah kan? Okay. Betul lah tu. Maksimum dia 4.23.
Takut nak tulis maksimum tadi okey. Nah, so kat sini 4.23. Okey, moment B negatif 3. Apa dia? Moment B negatif 3. Negatif kat mana? Negatif di atas lah. Sebab apa? Kita letak positif kita di bawah. Okey, 3. Lagi? C. C dia kata apa? 20. Negatif 20. Atas. Negatif kita buat di atas. Dia tak boleh ada same position. Sebab dia punya apa? Sign pun positif negatif. So D back to 0. Okay, B back to 0. Okay, macam mana kita nak connect? Macam mana kita nak connect? Kita ada UDL. Ingat, UDL, moment mesti curve. Daripada mana? Daripada A sini. Cuk. Okay, daripada A sini. Turun bawah. Wih, lawa weh. Okay. Daripada B ke C. B ke C macam mana? Garis lurus. Okay. Lepas tu daripada C ke D. Pun sama straight. Boleh. Boleh nak? Okay. So highlight. Yang tengah ni hitamkan balik. Sebab nak tunjuk area. Sini positif. Sini negatif.